Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapatlah kita bersama-sama pada malam ini. Alhamdulillah. Dan kita akan sambung dengan perbincangan kita, khususnya soalan-soalan yang ditanya oleh orang-orang bukan Islam, khasnya daripada kalangan yang beragama Kristian. Apa soalan-soalan yang lazim sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian ataupun mungkin missionary Kristian mungkin tanya soalan kepada kita, hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, dan insya-Allah kita akan share sedikit sebanyak cara-cara kita nak menjawab soalan ini insya-Allah. Yang pertama sekali sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan yang ditanya oleh orang-orang Kristian, biarlah saya berikan beberapa penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama sekali, kita biasa dengar ancaman kristianisasi, orang Kristian ini menjadi ancaman dan sebagainya. Saya tidak nafikan ada segelintir orang-orang Kristian yang menyampaikan dakwah mereka kepada kalangan orang Islam. Kita sebut dakwah, tapi bagi mereka apa yang mereka lakukan itu adalah dakwah. Saya tak nafikan benda itu ada berlaku. Namun begitu, dari pengalaman saya berdakwah selama 20 tahun, gereja-gereja besar, established churches, mereka sangat berhati-hati dalam bab begini. Kalau gereja-gereja besar ini, mereka mahu dilihat yang mereka ini mengikuti undang-undang sesuatu negara. Ini gereja-gereja yang besar. Banyak kali juga pihak-pihak gereja hubungi saya secara personal. Mereka hubungi saya, mereka bagi tahu, Brother Syakirin ada datang ke gereja kami ni, ada seorang wanita datang ke gereja kami minta bantuan. Dia ni tidak ada suami, ibu tunggal, dia tidak ada kewangan, tidak ada apa-apa harta atau apa-apa untuk untuk nafkah keluarga dia, nak menampung perbelanjaan keluarga dia. Jadi dia telefon saya, dia kata, Brother Syakirin, boleh tak saya pas kes ini kepada anda? Bukannya pihak gereja tidak mahu membantu atau apa-apa, tetapi mereka risau. Kalau mereka membantu orang-orang Islam, esoknya ianya boleh menimbulkan satu konflik ataupun menimbulkan salah tanggapan dan menjadi satu isu ataupun polemik. Dan kita bila dia hubungi kami pun akan hubungi pihak-pihak masjid yang berdekatan ataupun NGO Islam yang berdekatan dengan tempat itu untuk menguruskan perkara ini. Benda ni dah banyak kali dah. Ada antaranya telefon saya, dia kata, Brother Syakirin, saya ni ada seorang lelaki Melayu datang berjumpa saya dekat tepi bus stop. Bila saya tanya dia, dia kata dia tak ada tempat tinggal, dia tak ada duit, nak makan pun tak ada duit dan sebagainya. Dia tak bekerja, dia dah cari macam-macam kerja tapi tak dapat dan sebagainya. Jadi Brother Syakirin, boleh tak tolong uruskan kes ini? Kita kata, yes, don't worry, we will take care about it. Lepas tu kita hubungilah, pandai-pandailah kita hubungi. Kalau tempat tu dekat, kita uruskan sendiri. Kalau tempat tu jauh, kita minta bantuan daripada NGO lain ataupun masjid yang berdekatan dan sebagainya, and we settle. Ini kalau gereja-gereja besar, mereka sangat berhati-hati untuk tidak dilihat melanggari undang-undang negara ataupun perlembagaan negara kita. Namun begitu, saya tak nafikan, saya personally pun ada jumpa dengan missionary yang memang menyampaikan dakwah mereka secara terbuka kepada orang-orang Melayu Islam. Ada saya berjumpa. Tapi mereka ini biasanya daripada gereja-gereja serpihan
dia sebut sebagai splinter churches, ataupun majoritinya bukan daripada Malaysia tetapi dari luar negara. Okey, are we good? Part 1. Part kedua penjelasan yang saya nak bagi, bila kita kata ancaman kristianisasi dan sebagainya, pengalaman saya dalam 20 tahun lebih berdakwah, khususnya kebelakangan ini, ancaman besar kepada akidah umat Islam pada hari ini, konteks Malaysia khasnya, bukan datang daripada orang Kristian ataupun daripada agama-agama lain. Adalah segelintir yang masuk Kristian, saya tak nafikan, tetapi ancaman besar ini adalah datang daripada pemikiran sekular materialistik filosofi, falsafah sekular materialistik. Bila kita sebut falsafah sekular materialistik ini termasuklah ajaran liberal sesat, ajaran pluralisme agama, hedonism, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yang semakin berkembang sekarang ini adalah fahaman kepada agnostik ataupun ateis, tidak percaya kepada Tuhan atau ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan. Ini yang saya banyak berdepan dengan orang-orang muda, khususnya daripada kalangan orang Islam kita, daripada orang anak-anak Melayu dan sebagainya. Ada waktu kita buat program dianjurkan oleh Jabatan Agama sebagai contoh. Jabatan Agama anjurkan program. Habis program, selesai program, adalah yang akan datang jumpa dengan saya secara personal. Lepas tu dia akan bertanya dengan saya, Brother Shah, macam mana awak kalau dakwah dengan orang agnostik? Bila saya bagi tips dakwah pada agnostik, tengok body language dia tak berapa interested. Lepas tu saya tukar pula soalan, saya tanya dia balik, brother sendiri ada masalah tak berapa yakin Tuhan wujud ke? Dia kata, ya betul Brother Shah, saya macam tak percaya Tuhan wujud. Ini budak Melayu ya, mak bapak Islam, anak Melayu. Benda ni biasa. Dan bila mereka cakap begitu, kita jangan marah dengan dia. Jangan kita kata astaghfirullahalazim, awak ni confirm masuk neraka. Jangan kita cakap begitu. Tapi kita rapati mereka, berkawan dengan mereka, cuba cari apakah faktor-faktor yang mendorong mereka untuk tidak percaya kepada Tuhan, apakah punca-punca berlakunya mereka ragu-ragu terhadap agama Islam ataupun ragu dengan kewujudan Tuhan itu sendiri, dan kemudian kita settlekan benda tu. Mungkin insya-Allah kalau kita nak dakwah dengan ateis, nak dakwah dengan agnostik, kita boleh bincang pada siri-siri yang akan datang. Tetapi malam ini saya nak fokus kepada soalan-soalan daripada orang-orang Kristian. Dan saya sendiri pernah berdepan dan mereka pernah bertanya soalan seperti ini kepada saya. Okey, perkara ketiga. Bila ada orang Kristian bertanya soalan kepada kita, kita jangan terus buat satu tanggapan negatif. Mereka ni jahat. Mereka nak sesatkan kita daripada kebenaran. No. Majoriti orang Kristian yang saya berjumpa, tak kira di Malaysia ataupun di luar negara, mereka ini betul-betul nak Kristiankan saya sebab mereka yakin, mereka percaya agama Kristian tu agama betul. Bagi mereka, selagi mana saya tidak menganuti agama Kristian, saya tidak terima Jesus Christ adalah Savior, selagi mana saya tidak percaya, saya tidak beriman Jesus Christ telah mati di salib selama 3 hari 3 malam dan bangkit pada hari ketiga sebagai juru penyelamat kepada manusia, selagi itu saya tidak akan dapat salvation, saya tidak akan masuk syurga. Jadi bila mereka sungguh-sungguh nak menyampaikan dakwah mereka kepada saya supaya saya menjadi Kristian, bukan untuk sesatkan saya, tetapi bagi mereka untuk menyelamatkan saya supaya saya sama-sama dengan mereka boleh masuk syurga, sama-sama dapat salvation. Boleh faham ke? Kalau dengar penjelasan ini, kita sebagai orang Islam patut rasa malu tau. Berapa ramai di antara kita orang Islam, kita yakin bagi kita agama Islam agama benar. Kita yakin tauhid,
Jangan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kunci untuk kita berjaya di akhirat nanti. Kita yakin dengan perkara itu. Tapi berapa ramai di antara kita mempunyai satu semangat, satu perasaan prihatin kepada sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Kristian. Yang bukan beragama Islam. Sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang non-Muslim. Rakan-rakan kerja kita. Orang yang kadang-kadang kita anggap kawan baik kita, tapi dia ni non-Muslim. Berapa ramai di antara kita mempunyai satu kesedaran, mempunyai satu perasaan, bagaimana aku nak sampaikan dakwah Islam kepada dia. Ya Allah, bukakanlah hati dia, agar dia sama-sama menerima hidayah daripadamu, Ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada aku, Ya Allah. Bagaimana aku nak sampaikan dakwah, aku nak sampaikan penerangan tentang Islam kepada sahabat aku ini, kepada jiran aku ini, kepada rakan kerja aku, kepada rakan tempat kita belajar sama-sama sebagai contoh, whoever they are. Are we good ke? Okey, kita ambil beberapa contoh soalan. Satu soalan yang pernah ditanya kepada saya, masa tu saya buat program di gereja. Habis saya bagi talk dalam masa 40 minit begitu, bagi talk, selepas itu lebih kurang sejam sesi soal jawab. Dalam sesi soal jawab ni bertubi-tubi mereka tanya soalan. Dah habis sesi soal jawab, program dah selesai, majlis dah selesai, mereka ada fellowship. Dia sebut sebagai fellowship. Fellowship artinya sambil kita minum kopi, sambil makan biskut, sambil kita sembang-sembang, berkenalan. Itu fellowship. Ketika ini, ada dalam 7-8 orang lah, lebih kurang begitu. Mereka kerumun saya, bertubi-tubi tanya soalan. Sejam tadi tak cukup bagi mereka. Dalam fikiran mereka ada macam-macam soalan mereka nak tanya kepada saya. Tak sempat nak minum kopi. Saya tak sempat minum kopi. Lepas tu ada seorang lelaki Kristian, India. Sampai sekarang saya boleh ingat muka dia. Seorang lelaki Kristian, dia datang pada saya dengan lembut, dia cakap, Brother Shakir, as a Muslim, do you believe in Jesus Christ? Merujuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Saya kata, yes, as a Muslim, I believe in Jesus Christ. Lepas tu dia tanya balik, Brother Shakir, do you believe Jesus Christ was born without a human father? Saya kata, yes, as a Muslim, I believe Jesus Christ was born without a human father. Lepas tu dia naik semangat sikit. Dia kata, then Brother Shah, why don't you believe Jesus is the Son of God? He is God. Because he had no human father. Ini satu contoh soalan. Kita ambil contoh lain. Ada antara mereka tanya kepada kita, dalam agama Islam, siapakah Nabi yang terakhir? Kita pun jawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir disebut dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat nombor 40. Disebut sebagai khatamun nabiin, Nabi yang terakhir. Ditanya balik, di akhir zaman, Nabi mana yang akan turun? Kita jawab, Nabi Isa alaihissalam, iaitu Jesus Christ, akan turun. So dia tanya balik, so sekarang siapa Nabi terakhir? Kalau kita kata Nabi Muhammad Nabi terakhir, dia tanya balik, kenapa tidak Tuhan angkat Nabi Muhammad hidup-hidup dan Nabi Muhammad yang turun akhir zaman? How you answer this question? Saya bagi soalan nombor 3. Ada antara mereka bertanya soalan kepada saya. Mereka tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah tak dia bunuh orang? Kita jawab, ya ada, masa peperangan. So dia kata, Prophet Muhammad is a killer. Because he killed a person, he is a killer. Lepas tu dia jawab balik, dia kata, in the Bible, Jesus says, when someone slap your right cheek, offer your left cheek. Dalam Bible Jesus kata, kalau ada orang tampak pipi kanan kamu, maka berikan pipi kiri. So macam mana kita nak jawab soalan ini?
Ataupun dia tanya soalan kepada kita. Ini saya bagi satu contoh overseas pula, dekat luar negara. Kalau dekat luar negara ni kita ambil contoh, okey, masa ini ini dekat 20 tahun lepas ni, hampir-hampir 20 tahun lepas. Masa tu saya ada program pesta buku kanak-kanak di Bologna. Bologna ni satu pekan kecil di Italy. So masa pesta buku ni ada beribu-ribu gerai masa tu. Besar pesta buku ni. Masa tu saya bekerja dengan Sabah Islamic Media. Lepas tu bila ada masa lapang ke ada free time, saya akan pergi daripada satu gerai ke satu gerai. Terserempak satu gerai yang jual Bible. Gerai tu dijual Bible saja. Ratusan Bible dalam tu. Macam-macam jenis Bible. Bible kanak-kanak, Bible orang dewasa, macam-macam jenis Bible dalam tu. Dan ada seorang pastor daripada Denmark, orang tua, Mataleh. Orang tua tapi badan besar. Saya sembang dengan dia. Dan layanan dia kepada saya sangat baik. Sangat baik dia layan saya. Lepas tu bila saya cakap dengan dia, okey, nanti bila you ada masa, you cari saya. Saya dekat belakang tu you tengok ada gerai Sabah Islamic Media. Bagi Islam tu tekan sikit. Bila dia tahu saya dia orang Islam, muka dia berubah merah padam. Dia masalah kalau muka merah padam kita nampak jelas. Kalau muka saya merah padam, mungkin orang tak perasan. Tangan dia genggam, dia macam menggigil, menahan kemarahan. Dia kata, you Muslim? Saya kata, yes, I'm a Muslim. Lepas tu dia kata, your Quran is from the devil. Dia kata, Al-Quran kita daripada syaitan. So macam mana kita nak jawab? Are we good ke? Ini belum lagi saya cakap. Mereka tanya soalan, kenapa kalau Tuhan itu dalam Islam ada Tuhan adalah satu, kenapa dalam Al-Quran Allah merujuk dirinya sebagai kami? Kadang-kadang sebagai aku, kadang-kadang sebagai kami. We, nahnu. That means more than one. Ada antara mereka pernah cakap dengan saya, dia kata dalam Quran pun ada Trinity. Orang Kristian percaya kepada Trinity in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Not three gods but one God. Dia kata dalam Quran pun ada Trinity. Kita kata dekat mana? Dia kata when you read the Quran, you read Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, in the name of Ar-Rahman, in the name of Ar-Rahim. Not three gods but one God. Just like Trinity. So macam mana kita jawab? Dah banyak lagi lah soalan-soalan lain. Banyak lagi. Ada antara mereka, bila mereka cuba convince saya nak jadi Kristian. Bila kita menepis, kita jawab balik soalan-soalan mereka, mereka sampai macam nak menangis. Mereka nak menangis tu, mereka rasa frust, tak dapat nak selamatkan saya. Boleh faham ke maksud saya? Bagi dia frust, sebab saya ni macam bila jawab soalan mereka tu macam saya tak diselamatkan, tak dapat salvation nanti. Ramai orang-orang Kristian yang saya jumpa, yang kalau kita lihat hati mereka betul-betul ikhlas, kita boleh nampak, boleh rasalah keikhlasan dia. Okey, tak apa, cukuplah tu. Sekarang ni kita ambil sedikit masa yang masih ada lagi, macam mana kita nak jawab soalan-soalan tadi. Okey, kita nak ambil soalan yang mana? Okey, kita ambil soalan yang pertama tadi, yang dia tanya Jesus Christ, kita beriman tak? Kita kata beriman. Beriman tak Jesus Christ lahir tanpa bapa? Kita kata yes. Then why don't you believe Jesus is Son of God? Jesus is God. So jawapan yang saya bagi dekat dia pada waktu tu, saya kata, to your question has already been answered in the Quran 1400 years ago. Quran dah jawab dah soalan awak 1400 tahun dulu. Di dalam surah Al-Imran, surah nombor 3, ayat nombor 59. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud perumpamaan Nabi Isa adalah sama dengan Nabi Adam. Allah cipta dari tanah, Allah kata kun fayakun, maka jadilah. Maka jadilah ia. Are we good ke? So saya tanya dia balik, as a Christian, do you believe in Adam? Dia kata yes, I believe in Adam.
Do you believe Adam had no human father or human mother? Dia kata, yes, I believe Adam has no human mother or human father. Then why don't you accept Adam to be son of God or God? Dan kalau kita ada sedikit ilmu perbandingan agama, kita boleh tambah lagi. Dalam Bible, the book of Hebrew, chapter 7, verse number 1, 2 and 3, dalam Bible sendiri ada menyebut satu watak yang disebut sebagai Melchizedek, the king of Salem, high priest. Kalau kita bagi ringkasan saja, dalam Bible dia menyebut Melchizedek ini tidak ada permulaan masa, tidak ada akhir masa. Dia tak ada keturunan atas, tak ada keturunan bawah, dia tak ada ibu, tak ada bapa. So saya tanya dia balik, then why don't you accept Melchizedek to be God? Boleh faham maksud saya kah? Okey, itu satu contoh. Kita ambil contoh soalan yang satu lagi. Dia tanya kepada kita, siapakah Nabi terakhir dalam agama Islam? Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 40 dah sebut dah. Dia tanya balik, di akhir zaman Nabi mana yang turun? Kita kata Nabi Isa, Jesus Christ dia akan turun. Dia tanya balik kepada kita, sekarang siapakah Nabi terakhir? Kita jawab balik, masih lagi Nabi Muhammad, sebab nak tengok Nabi yang terakhir, kita bukan tengok siapa turun last, tetapi kita tengok siapa yang lahir paling akhir. Dalam semua Nabi-Nabi, Nabi mana yang lahir paling akhir sekali? Ya betul, tidak lain tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa, Jesus Christ, lahir lebih kurang 570 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So secara teknikal Nabi Muhammad Nabi yang terakhir sebab dia lahir paling akhir. Biar saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Katakan saya ada 5 orang anak. Anak pertama saya namakan dia sebagai 1,000. Anak kedua saya namakan dia 2,000. Anak ketiga saya namakan dia 3,000. Anak keempat saya namakan dia 4,000. Anak kelima saya namakan dia, anak kelima bukan 5,000, 7,000. Kenapa 7,000? Anak saya kan suka hati saya nak bagi nama apa. Nanti tuan-tuan dan perempuan dapat anak nak bagi 5,000, bagilah 5,000. Clear? Okey, soalan. Siapa anak pertama saya? 1,000. Siapa anak terakhir saya? 7,000. Bagus, anda dah hafal keluarga saya. Katakan anak saya membesar, besar semua. Lepas itu 4,000 ke luar negara. 4,000 ke luar negara, katakan nak sambung belajar. Contoh, 1,000 mati, 2,000 mati, 3,000 mati, 7,000 mati. Selepas beberapa tahun 4,000 balik. Bila 4,000 balik, siapa anak pertama saya? Masih 1,000. Siapa anak terakhir saya? 7,000. Adakah 4,000 jadi anak terakhir? Tidak. Walaupun Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman, baginda tidak menjadi Nabi yang terakhir. Abi good ke? Selalu kita akan jawab, oh nanti Nabi Isa turun bukan sebagai Nabi, dia akan turun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jawab begitu, orang yang bukan beragama agama Islam, contoh orang Kristian, dia terima ke jawapan macam tu? Dia tak terima benda tu. So kita nak bagi satu jawapan, bagi jawapan yang sama-sama kita boleh terima. Kita ambil contoh lain. Nak ambil contoh yang mana pula sekarang? Yang mana? We, kami. Okey. Dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala merujuk dirinya kadang-kadang sebagai ana, sebagai aku, kadang-kadang sebagai nahnu, kami. So bukankah itu bererti Tuhan adalah lebih dari satu? Jawapan, sebagai ringkas jawapan dia. Kita nak memahami Al-Quran, kita kena faham huruf bahasa Arab tu. Kita kena tahu grammar of Arabic language. Dalam bahasa Arab, bila kita kata plural, jamak, dia ada jamak dari segi bilangan, dia juga ada jamak dari segi kehebatan, kerajaan.
Jadi bila Allah SWT merujuk dirinya sebagai kami dalam Al-Quran, bukan merujuk plural of quantity, tetapi merujuk sebagai plural of royalty. Bukan jamak dari segi bilangan lebih dari satu, tapi jamak dari segi kehebatan, kebesaran, kerajaan. Saya bagi contoh, saya bagi bukti. Macam Queen Elizabeth sudah pun meninggal dunia baru-baru ini. Katakan semasa Queen Elizabeth masih hidup, Queen Elizabeth masih hidup. Bila Queen Elizabeth merujuk pada dirinya, dia tak sebut I, the Queen Elizabeth. Dia tak kata begitu. Dia akan sebut we, the Queen Elizabeth. Bila dia kata we, saya nak tanya soalan. Ada berapa ramai Queen Elizabeth? Seorang aja. Queen Elizabeth bukan dua. Tapi itu disebut sebagai the royal we. Jamak dari segi kehebatan, kebesaran, kerajaan, bukan jamak dari segi bilangan. So bila Allah Subhanahu Wa Taala merujuk dirinya sebagai nahnu, itu bukan berarti Allah ada lebih dari satu, tapi menunjukkan kebesaran, kehebatan, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Are we good? Clear? Alright. Tentang soalan yang diberikan contohnya Trinity, kita ambil contoh. Kalau ditanya soalan kepada kita dalam agama Islam, okey, dalam kita baca Quran ada Trinity. Disebut Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, in the name of Ar-Rahman, in the name of Ar-Rahim, not three gods but one God. Dia kata serupa macam in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. They are not three gods but one God. Maka jawapan saya kepada mereka ialah Bismillahirrahmanirrahim does not mean in the name of Allah, in the name of Ar-Rahman, in the name of Ar-Rahim. It doesn't mean that. It means in the name of Allah, who is Ar-Rahman, who is Ar-Rahim. Ar-Rahman means the most gracious. Ar-Rahim means the most merciful. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So when we are speaking about Ar-Rahman and Ar-Rahim, that is the characteristic of Almighty God, not referring to a personality. Saya bagi contoh. If you say Syakirit, a hardworking, honest guy, contoh je. Okay, Syakirit, hardworking, honest guy. So when you referring to honest and also hardworking, you are referring to the characteristic, not to the another person. Are we good ke? Clear? Alright. Kita ambil contoh soalan, okay, di Italy sebagai contoh. Dia tanya soalan kepada saya, bila dia tahu saya ni orang Islam, dia kata, you Muslim? Saya kata, yes, I'm a Muslim. Dia kata, your Quran is written by the devil, oleh syaitan. Kalau tuan-tuan berada di tempat saya, apa anda akan buat? Saya waktu itu, saya gunakan senjata utama saya. Tidak lain, tidak bukan, senyum. Bila orang menghentam kita, dia marah kita, kita jangan marah balik. Kalau kita marah, dia akan jadi lagi parah. Lagi dia marah, kita dengar. Yang pertama sekali, dengar soalan dia betul-betul. Yang kedua, appreciate the question. Hargai soalan dia. Yang ketiga, clarify dengan dia balik. Tanya dia balik, kenapa dia tanya macam tu. So bila dia kata Quran adalah daripada syaitan, okay, sambil senyum, saya senyum. Saya tanya dia, why do you say so? Why do you say the Quran is from the devil? Dia jawab, dia jawab. Dia kata, because only the devil will tell women to cover their head. Dia kata hanya syaitan akan suruh wanita menutup kepala. Ini saya bagi jawapan ringkas. Sebab masa kita sentuh, saya bagi jawapan ringkas saja. Saya bagi tahu dengan dia, if that is your logic, if that is your reason, then I would have no choice
but to say that the Bible is written by a bigger devil. Lepas tu saya sambung balik, saya kata no, I don't believe it is like that, but your logic will indicate like that. Boleh faham ke maksud saya? Saya bagi tahu dia, saya tak percaya Bible daripada syaitan. No, I don't know, I'm not saying that, but your logic would mean that. Because if you say only the devil will tell women to cover their head, I agree with you, I agree. In the Quran, it tells women, not only women, but also to men to cover themselves. So in the Quran, it says women should cover their head. I agree with you. This is mentioned in Surah An-Nur, chapter 24, verse number 30 to the men, and verse number 31 to the women. And also in Surah Al-Azraq, chapter 33, verse number 59. It is mentioned in the Quran. Women should cover their head. But in the Quran, it does not mention any punishment if a woman does not cover the head. Boleh faham maksud saya ke? Dalam Quran tak ada sebut pun apa-apa hukuman kalau wanita tidak menutup kepala. Lepas tu saya tanya dia balik. But in the Bible, the 1 Corinthians, okay, chapter number 11, verse number 5 and 6, for example. In the Bible, it says a woman should cover the head. A woman that does not cover the head disgraces herself. A woman who does not cover the head, is better for the head to be shaven or the head to be cut off. So dalam Bible ada sebut hukuman kalau wanita tidak menutup kepala. Ini saya bagi contoh. If going by your logic, then the Bible should be by a bigger devil. But no, I'm not saying that. I don't agree with your logic. I do not believe the Bible is from the devil. Clear ke? Kemudian saya tanya dia balik. If you, as a Christian, you believe in Mother Mary, dia kata yes. If you go to a Catholic church, especially to a Catholic church, you will normally see Mother Mary is being portrayed in the Catholic church. How is she being portrayed? Memang menutup kepala. So that does not indicate when you say a woman cover the head, it must be from devil. Are we good ke? Okey, kemudian saya bagi tambahan lagi, jawapan tambahan. Kalau ada orang kata Al-Quran daripada syaitan, kita tanya dia balik. What does the Quran say about the devil? What does the Quran say about Satan? Kalau kita ambil contoh, banyak ayat. Kalau kita ambil dalam contohnya surah Fatir, surah 35 ayat nombor 6, kita ambil surah Yasin, surah 36 ayat nombor 60, surah Furqan, surah 25 ayat nombor 29 sebagai contoh. Menyebut syaitan adalah musuh utama kita. Syaitan menyesatkan. Syaitan berjanji dan dia akan memungkiri janji dia. Syaitan dalam Quran sebut kita, dalam Quran ajar kita jangan ikut jejak langkah syaitan. Betul kan? Malah dalam surah An-Nahl, surah nombor 16 ayat nombor 98 dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sebelum kita membaca Al-Quran, bacalah ta'awuzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang bermaksud saya berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam. Soalan, kalau Al-Quran betul-betul dari syaitan, contoh kita bincang, kalau Al-Quran dari syaitan, kenapa syaitan suruh kita baca aku berlindung dengan Tuhan daripada syaitan, daripada diri dia yang direjam? Boleh faham ke maksud saya? It does not make sense. Ada orang boleh argue balik, dia kata syaitan is very clever. Syaitan purposely tell you in the Quran that he is the enemy so that you does not suspect that the Quran is from the devil. Ada yang boleh cakap macam tu, dia boleh lawan balik cakap macam tu. Maka kita jawab balik, okay, let's assume what you say is right. Let's discuss. But whatever trick the Satan use,
The Satan will teach human beings to do good or to do evil. Syaitan akan ajar manusia buat baik ke buat jahat. Buat jahat, to do evil. But God will tell human beings to do good. Now in the Quran, more than 6,000 verses in the Quran, just show me one verse, satu ayat dalam Al-Quran, only one verse in the Quran teaching human being to do evil, just one. Kalau kamu nak kata syaitan ni gunakan reverse psychology dan sebagainya, okay, never mind. Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran syaitan mengajar manusia buat jahat. Tuan-tuan, puan-puan, bagi satu contoh. Satu ayat dalam Quran syaitan suruh manusia buat jahat. Ada? Tak ada. So that is already the proof enough the Quran cannot be from the devil. Are we good kan? Clear semua? Okey, ini saya baru bagi satu contoh soalan-soalan yang orang boleh bertanya kepada kita. Okey, sekali lagi ya, peringatan kepada tuan-tuan dan perempuan, khususnya yang lewat ikuti, yang baru masuk dan sebagainya. Sekali lagi saya nak berikan peringatan. Kalau ada orang bukan Islam, dalam perbincangan kita hari ini, orang Kristian sebagai contoh, bertanya soalan kepada kita, jangan terus kita anggap dia ni jahat, dia nak hina agama kita, dia ni adalah musuh Islam. Never think like that. Sebab kadang-kadang mereka bertanya soalan sebab mereka betul-betul nak cari jawapan. Kadang-kadang mereka bertanya soalan sebab mereka betul-betul percaya Islam adalah agama yang tak benar. Itu yang mereka percaya. Maka sepatutnya bila orang bertanya soalan kepada kita, kita jangan cepat melakah, jangan cepat marah. Berikan jawapan kepada dia. Kalau kita tak tahu nak jawab, tak tahu jawapan dia, it's okay. Jangan goreng. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. La adri, Allahu a'lam. Kalau dia tanya soalan, kita tak tahu jawapan dia, bagi tahu dia, you have a very good question, but I do not know the answer. Let me find out the answer and I will get back to you. Kita cari jawapan, kembali dekat dia. Dia tanya soalan lain, tak tahu nak jawab, bagi tahu, this question is also very good. Let me find out the answer, I get back to you. Dah dapat jawapan, kita bagi dekat dia. Dia tanya soalan lain, tak tahu nak jawab, cakap dengan dia, tapi tukarlah sikit-sikit. In the Quran, in Surah Al-Anbiya, chapter 21, verse number 7, Almighty God says, "Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun," which means, if you do not know, ask those who possess the knowledge. The question that you ask, I do not know the answer. So let me go and ask someone who knows the answer and I will get back to you. Dia tanya soalan lagi, tak tahu nak jawab, cari jawapan, kita kembali. Cari jawapan, kita kembali. Cari jawapan, kita kembali. Lama-lama kita tahu jawapan pada 5 soalan. Lama-lama kita tahu jawapan pada 10 soalan. Lama-lama kita tahu jawapan kepada 20 soalan. 20 question contohnya. Kalau kita dah boleh jawab lebih kurang 20 soalan, 80% daripada soalan yang mereka tanya dalam lingkungan 20 soalan ini. 80% of the question that they normally ask, okey, kalau kita menguasai jawapan kepada 20 soalan yang paling lazim mereka tanya, itulah dia. So mereka tanya soalan, kita boleh jawab. Tanya soalan, kita boleh jawab. Bukan kita hebat. Kalau kita dah tahu jawapan kepada soalan-soalan yang lazim ditanya. Tapi walau macam mana pun, tuan-tuan dan perempuan, bila orang bertanya soalan, jangan marah. Jangan marah. Tapi mungkin ada yang akan tanya, tapi Brother Shah, kalau dia niat nak menghina agama Islam macam mana? Mungkin. Saya tak kata tidak. Mungkin dia sengaja nak hina agama Islam. Tapi kita tak tahu apa niat seseorang manusia kan? Kita tak tahu. Kalau niat dia nak hina agama Islam pun, never mind. Sebab hak dan batil tak sama. Surah Baqarah surah nombor 2 ayat 256. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam agama. Sebab hak tidak sama dengan batil. Surah Isra surah 17 ayat nombor 81. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, katakan yang hak sudah sampai, yang batil itu lenyap, hilang. Batil sifatnya memang akan hilang. Bila sampai hak, apa berlaku pada batil? Hilang.
Contoh, kalau dewan masjid ini gelap gelita, kita pasang lampu, apa akan berlaku? Dia jadi terang benderang. Apa berlaku pada kegelapan? Hilang. Bila orang yang tanya soalan, walau apa pun niat dia mungkin tak faham, dia mungkin jahil, mungkin dia rasa dia betul, mungkin dia ada niat yang jahat, doesn't matter, apa pun niat dia. Tapi bila kita bagi jawapan yang benar, when you give the truth sincerely, humbly, humility, insya-Allah kebatilan yang ada dalam hati dia insya-Allah akan terpadam, dipenuhi dengan penerangan yang kita bagi, jawapan yang kita bagi, dengan harapan dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan dia dapat hidayah. Tapi jangan jadi hakim. Dia niat jahat, dia niat begini, dia niat begitu, sebab kita tidak tahu niat seseorang. Macam datang ke masjid pun, kenapa kita datang ke masjid? Macam-macam niat kita antara satu sama lain. Apa pun niat kita, it doesn't matter. Kalau niat kita bukan ikhlas pun, never mind, don't worry. Tapi bila kita dah sampai ke masjid, insya-Allah niat boleh berubah, boleh jadi ikhlas. Mula-mula kita datang, alamak ada kuliah ke, ada tafsirah ke, alamak boringnya. Tapi kita dengar kuliah, not bad, menarik. Mungkin, bukan kuliah ni, mungkin kuliah-kuliah lain sebagai contoh. Sebab niat boleh berubah. Dan bila kita berada di masjid, kita juga niat, kita itikaf di masjid. Supaya sepanjang kita berada di masjid, insya-Allah mendapat ganjaran, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Are we good ke, brothers and sisters? Kadang-kadang bila orang tanya soalan, kita marah sebab kita tak tahu nak jawab. Sebab tu kita marah. Tapi itu ego. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Saya ada banyak soalan yang saya tak tahu jawab. Yang saya tahu jawab sikit aja. Saya bukan orang pandai. Clear kan? Tapi sedikit yang kita tahu, kita jawab. Mudah-mudahan kita jadi ejen pendakwah dalam agama Islam. Mudah-mudahan dengan usaha dakwah yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati seseorang mendapat hidayah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat sini saja masa mengizinkan kita, semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan harap tuan-tuan dan puan-puan boleh maafkan saya andai saya silap atau menyinggung perasaan siapa-siapa, dan saya tidak bermaksud menyinggung sesiapa, termasuklah orang-orang yang bukan beragama Islam, insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TQVM.